Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia menemani kami. Dan pada pagi ini kita akan bawakan satu topik perbincangan yang agak unik di mana kita melihat bagaimana seorang pensyarah universiti yang menjalankan kajian secara saintifik terus berkecimpung dalam dunia perniagaan. Jadi apa yang membawa beliau ke arah itu dan apa yang diperlukan, semangat yang diperlukan oleh seorang individu untuk bertukar arah ataupun mencari peluang baru. Kita bersama dengan tamu saya, kemis Dr. Muhammad Azri Abdul Rani yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan Universiti Teknologi Mara UiTM dan juga kini bergelar usahawan. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Sama-sama. Jadi sebelum kita mengorak langkah berbincang tentang keusahawanan Doktor, kita ingin mengetahui sedikit tentang latar belakang Doktor. Latar belakang. Okey, nama saya Muhammad Azri bin Abdul Rani. Sekarang berkhidmat di Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Saya menamatkan pengajian PhD di peringkat PhD pada usia 28 tahun dari Imperial College London pada tahun 2012. PhD dalam bidang? Chemistry. So, selepas 3 tahun, 2015, saya ke Japan, Kyoto University untuk postdoctoral study. Dan sekarang saya merupakan pensyarah kimia, saya merupakan penyelidik dan saya juga merupakan atlet UiTM. Atlet? Ya, I play archery for UiTM. Wow. Dan saya merupakan pengasas untuk produk Dr. Aziz Perfume, iaitu produk penyelidikan UiTM yang telah pun dikomersialkan. Okey, kalau kita berbincang tentang produk penyelidikan, adakah doktor memang nak hasilkan produk ke macam mana? Ataupun penyelidikan itu yang menghasilkan produk, macam mana? Okey. Secara jujur, jawapannya adalah tidak. Tidak. Saya tidak pernah imagine satu hari nanti saya akan keluarkan produk. Saya tak pernah imagine satu hari nanti saya akan jadi founder. Dan saya tak pernah imagine satu hari nanti saya akan bergelar edupreneur, meaning lecturer yang you hasilkan pendidikan and then you commercialize. Saya tak pernah imagine. Semuanya kerana background saya adalah ionic liquids. So daripada ionic liquid saya pergi kepada battery chemistry dan ceritanya bermula begini. Okey, kita mula-mula kita start dengan satu eksperimen. Okey, dalam satu eksperimen itu sebenarnya kita target apabila you A, you campur B, you akan dapat C. Okey. So itu secara teori. Okay, and then bila you buat experiments, kita A campur B, kita dapat C plus D. And then kita just, oh my God, what's that? Okay. So kita tak tahu itu apa. So as a chemist, kita memang dah di-train, kita memang dah dilatih. Setiap dapatan hasil kajian kita kena tahu kenapa. Kita bukan jenis kita rasa eksperimen tu tak jadi kita buang. No. Sebab kita dah di-train kenapa. So bila kita analyse kita punya unknown compounds itu, kita dapati compounds yang kita cipta itu, yang kita hasilkan secara tidak sengaja itu sebenarnya tidak pernah dilaporkan sebelum ini. Dan itu adalah novel compounds. So bila kita dah elucidate, kita dah tahu itu novel, kita start lakukan kepada structure searching. So compounds orang guna untuk apa sebenarnya? So bila kita lakukan structure searching itu, kita dapati compounds yang seakan sama, not identical, tapi seakan sama, pernah digunakan sebagai fixative, iaitu bahan lekat dalam air freshener. So dari situ tolak untuk kita hasilkan fixative dalam perfumery. So itu adalah turning point kita untuk kita hasilkan fixative dalam perfumery. So macam chemist ni, you dah ada satu target molecules. You nak benda tu. So you menyediakan jalan dia. Macam mana you nak hasilkan fixative itu? Dah dapat jawapan. Kita dah tahu target dia. So kembali kepada soalan. Begitu. Jadi memang merupakan satu perjalanan yang menarik. Apakah eksperimen awal itu, Doktor? Yang A dengan B tadi. Okey, eksperimen awal sebenarnya kita nak mencipta satu electrolyte. Kita nak mencipta satu electrolyte untuk bateri. Okey, bateri, bateri you have cathode, you have anode. Okay, you have cathode, you anode. So, cathode dan anode ni kalau kita nak faham, dia macam dia tak boleh tersentuh. Dia tak lelaki perempuan. Positif dengan negatif. So, dia kan ada separator. So, separator, kita nak mencipta bahan separator untuk bateri itu sebenarnya. So, kita cuba mencipta satu electrolyte yang kita nak cost effective semua. Bila kita tengok macam, kita expect benda lain, kita expect at the end of experiment kita buat,
plus minus ni kita memang lain daripada yang lain. Jadi inilah hasilnya sekarang. Okey. Apabila doktor sudah pun menjumpai jawapan kepada persoalan kepada jawapan tadi, dan doktor sudah tahu cara untuk menghasilkan kompaun terbaru yang menjadi intipati kepada produk ini, bagaimana pula doktor terdetik untuk menghasilkannya secara komersial? Kerana dah dapat jawapan tu satu, tapi nak menjadi entrepreneur tu dia jauh perjalanannya. Oh yes, very good questions. Okay, sebab kalau you tengok akhbar, kita akan tengoklah, paper sekarang viral macam hasil penyelidikan tidak dipulangkan kepada rakyat, hasil penyelidikan hanya tinggal di universiti. So begini, konsep dia, apabila kita melakukan satu penyelidikan, so ini jawapan untuk pensyarah, backup pensyarah, penyelidik juga. Kita mengibaratkan dia sebagai jalan rata, satu jalan rata. Ini adalah hasil dapatan dan ini adalah commercialize. So bila kita ada produk, kita definitely kita akan commercialkan. Tetapi sebenarnya kita lupa bahawa bila kita ada dua benda ni, sebenarnya antara dua ni dia ada satu jurang yang sangat dalam. Okey, jadi ada satu jurang yang sangat dalam, sebab you tak boleh ada produk and then you commercialize. Tak. Sebenarnya ada satu jurang yang sangat dalam. So luckily, alhamdulillah kita mampu melepasi itu, sebab saya rasa benda paling penting adalah untuk you commercialkan sesuatu produk itu, kita kena tengok cost efektif. Sebagai contoh, sekiranya kita mampu mencipta satu gam atau bahan lekat untuk perfume itu sendiri, tetapi kosnya terlalu tinggi, dan kita terpaksa menjual perfume itu dengan harga yang sangat tinggi. So, adakah itu boleh dijual? Itu persoalan dia. Yes, innovation saya rasa kita terlalu banyak bakat di Malaysia yang menghasilkan inovasi yang sangat bagus, tetapi kita kena faham antara inovasi dan untuk komersialkan, dia sebenarnya ada satu jurang yang sangat dalam. Dan seterusnya juga kepada sokongan daripada UiTM kepada usaha-usaha doktor. Kerana kalau terlihat di baju doktor pun sudah ada dua je nama. Jadi semestinya ada sokongan, the backing daripada UiTM. Bagaimana sistem sokongan di dalam UiTM sendiri untuk membantu pensyarah-pensyarah, penyelidik-penyelidik menghasilkan produk ataupun mengkomersialkan hasil dapatan? Alhamdulillah, di UiTM kita sangat bertuah. Saya melihat begini, UiTM dan Dr. Aziz Perfume Team adalah ibarat satu pasukan, di mana UiTM ini bertindak, kalau saya boleh cakap, sebagai pusat penyelidikan, dan kita sebagai staff di UiTM, kita bertindak sebagai penyelidik di dalam pusat penyelidikan itu. Sistem sokongan yang diberikan UiTM adalah sangat baik dari segi infrastruktur, and then kita pun dapat lab di UiTM, so untuk perfume. So semua sekali lah. And then apabila UiTM dah provide all the facilities, yang high-end instruments semua, in returns, apabila kita mengkomersialkan produk itu, pulangannya balik kepada UiTM. Kerana kita untuk setiap kotak tu kita akan membayar royalty kepada UiTM, licensing fees. So I would say that UiTM dan kami penyelidik ini, di UiTM kita sebagai satu tim dan saling memerlukan. Jadi daripada pensyarah, penyelidik, atlet kepada usahawan pun ada jurang. Besar juga jurang tu. Sebab dia punya skill set lain. Jadi macam mana doktor boleh membina jambatan untuk sampai daripada satu tempat ke tempat yang lain? Begini, sebagai academician, sebagai academician yang telah mengkomersialkan produk, saya dapat lihat dunia akademik dan dunia bisnes adalah dua dunia yang sangat berbeza. Dia macam terlalu berbeza. Bagaimana saya dapat bagaimana saya dapat komersialkan? Saya rasa first produk kita tu kita yakin kita boleh jual. Dengan inovasi, kita ada lab result saintifik. Sebab itu adalah keyakinan yang saya ada. Keyakinan saya ada, saya rasa macam yes, kita boleh. And then sebab itu kita push lah untuk kita komersialkan produk kita. And then in terms of cost, kita mampu mencipta gam itu dalam yang
sangat murah dan sangat efektif. Sebab itu kita boleh jual dengan harga yang mampu milik. Kalau kita jual 8,000, 9,000 pun tak ada orang nak beli juga. Ada, tapi mungkin itu adalah mungkin premium. Boleh letak premium di belakang Dr. Aziz, premium. Jenama lain. Dan seterusnya mungkin kita ingin tahu juga tentang apakah keunikan produk ni. Sebab ada banyak jenama wangian di pasaran. Jadi mengapa doktor boleh begitu berani untuk menonjolkan satu jenama baru yang sebelum ini tidak pernah wujud dan bersaing dengan jenama-jenama sedia ada? Uniknya produk so basically uniknya produk UiTM ini, perfume UiTM ini, kita macam saya cakap, kita mencipta gam atau bahan lekat. Apa yang bahan lekat buat ni, gam ni buat, dia ibarat kita tahu wangian tu akan meruap. Bila wangian tu meruap, so sebab tu kita dapat bau, kita dapat inhale dia. Bila kita dapat inhale. So apa wangian tu buat sebenarnya? Gam tu buat dia memegang wangian itu daripada meruap. Ada satu benda nak meruap, so dia pegang. So bila dia pegang tu, dia akan meruap dalam keadaan yang sangat perlahan. So bila dia meruap dalam keadaan sangat perlahan, sebab tu bau dia lagi lama. So macam kita lah, macam kita ibarat dia, macam apabila kita berjalan, ada orang tarik kita. Kita boleh berjalan, tapi kita akan berjalan dalam keadaan yang sangat slow. Itu function dia punya gam. Instead of orang lepaskan kita, kita tak ada orang pegang, so kita akan terus vaporize, kita akan terus keluar. So kita punya lab tested, kita 72 hours on fabrics, confirm insyaAllah dapat. Tapi bila sampai pengguna, benda tu jadi lain, kita tak sure. Depends pada cara penggunaan juga. So 72 hours on fabric itu macam lab tested. Sebab tu kita confident. Sebab kita ada lab result, sebab kita tak overclaim ke apa. And then kita cuba, untuk kita punya brand ni, basically UiTM kita cuba provide apa lagi orang nak. So kita ada halal JAKIM, kita ada notified KKM, kita ada my STI, meaning daripada sijil daripada MOSTI, meaning that this is research product, ini bukan produk timbang kilo. So kita provide value di sebalik kita punya produk pendidikan kita. Unik. Banyak yang kita tak tahu sebenarnya tentang industri wangian ini. Yang kini kita tahu apa yang diperlukan adalah gam untuk menghalang bau wangian itu daripada meruap. Dia nak menghalang, dia kurangkan kadar kemeruapan. Dia meruap tapi dia slow. Dan selain daripada itu, apakah cara untuk doktor pasarkan produk? Sebab sekarang bukan saja saingan daripada jenama-jenama tempatan, tapi juga ada sememangnya saingan daripada jenama cara pemasaran. Bagaimana doktor menembusi pasaran sedia ada? You have to understand sebab saya chemist, saya chemist, dan kita lecturer kita tak tahu apa itu marketing semua. I think that is the main hurdles untuk academicians ataupun Malaysian scientists atau penyelidik untuk mengkomersialkan produk. Sebab we have the knowledge, we have the product, tetapi kita ada satu halangan lain untuk marketing juga. So for us, so basically kita grow secara organik. I would say kita grow secara organik. Kita juga ada atas talian juga, dan juga online dan juga offline. Organik itu mengharapkan sokongan daripada pengguna sebenarnya. Yes. Jadi apakah sebenarnya respon daripada pengguna? Tadi doktor kata lab tested 72 hours. Tapi respon daripada pengguna macam mana? Respon daripada pengguna, it depends. It depends. Mungkin bila orang beli produk kita, dia rating 1 star, mungkin dia juga jual perfume. Kita pun tak tahu. So this is very subjective. Tapi alhamdulillah, so far kita rating kita 5 star. So basically kalau dalam 100 orang, 99 tu akan bagi 5 star. Dia bila kita dalam dunia perfumery, kita takkan dapat satu bau satu dunia yang suka. So this is very subjective. Betul. And then bila kita cakap hasil dapatan kita 72 hours on fabric, so obviously kita akan test pada fabric. Lainlah kalau you test kat tangan, you akan mandi. You tak mandi. Macam mana you dalam 72 hours? So macam mana? So cara pasaran kita online dan juga offline, dan insya-Allah kita next month kita akan masuk Aeon. Wow, tahniah doktor. Thank you. Dan soalan saya ingin kembali kepada asas tadi. Apabila doktor campurkan A, B dapat C dengan D, D tadi itu adalah gam atau wangian?
gum. Gum. Jadi dari situ bila kita dapat gum, kita tahu gum tu, and then kita tengok pattern orang ini menggunakan untuk air freshener. So bila kita dapat gum tu baru kita start, dia buat air freshener, kenapa kita tak buat untuk perfume? So daripada situ kita start cari perfume punya applications. Sekarang doktor dah ada jenama sendiri. Adakah doktor berminat untuk berkolaborasi dengan jenama-jenama lain? Sebab gum itu doktor punya pattern. Yes. Macam mana? Adakah doktor berminat untuk berkolaborasi dengan jenama-jenama lain, wangian-wangian lain yang juga memerlukan khidmat sokongan gam tadi itu? So kita kena faham. Kita kena faham sebab ini adalah harta intelek UiTM. Apabila orang nak berkolaborasi dengan kita, dia kena go through UiTM juga. Sebab kita dah pattern itu. Bila academicians dia hasilkan satu produk itu bukan produk dia. So itu adalah pemunya, itu adalah UiTM. UiTM itu sendiri. So mungkin dia perlu go through proses. Tetapi secara jujurnya memang ada company yang buat perfume memang approach kita untuk dapatkan gam kita. Tetapi kita tak jual. Kita tak jual sebab first adalah kerana kita nak menjaga kerahsiaan. Kita tak tahu dalam you punya company, mungkin you ada you punya chemist. Untuk pecahkan. Mungkin you ada chemist you akan pecahkan molekul tu, you akan tahu apa struktur dia juga. Jadi ini adalah dunia perniagaan. Kita nak seal. Ini adalah dunia perniagaan yang mencabar, yang mana doktor menggunakan satu sistem yang saintifik untuk menghasilkan produk yang begitu unik dan juga mempunyai lab tested results untuk membuktikan keabsahan produk tersebut, dan bakal anda menjumpai jenama Dr. Azri di Aeon tidak lama lagi. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama-sama. Sebelum kita beri laluan kepada segmen seterusnya, doktor, apakah nasihat doktor kepada usahawan-usahawan, bakal usahawan dan juga penyelidik yang mungkin tadi berada di sebelah sini jurang tadi, tapi ingin menyeberangi jabatan itu? Kepada sesiapa saja yang ingin menceburi bidang perniagaan, saya sama ada penyelidik ataupun orang awam, sebab jujur saya memang tak pernah terlintas untuk menjadi usahawan semua untuk komersialkan produk. Saya akan cakap 110% highly recommended. Kerana apabila kita as a lecturer ataupun scientist, you komersialkan produk you, dia sebenarnya tukar saya punya dunia. Dia tukar saya punya dunia, perspektif saya 180. Macam apabila produk kita sampai kat pengguna, he doesn't care. Dia tak kisah kau graduate bagus ke, ada PhD ke apa. Yang penting dia dapat bagus ke tidak produk tu. So nasihat saya highly recommended, kerana bagi saya dunia perniagaan adalah that's the reality. Dunia reality. Itu bagi saya. Dan you punya personality, cara you bercakap, cara you interact, semua akan bertukar insya-Allah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Chemist Dr. Azri kerana sudi bersama-sama dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan dengan itu kita akan beri laluan kepada rakan-rakan setugas di Jabatan Met Malaysia untuk menyampaikan laporan cuaca, dan kita akan kembali bersama anda selepas ini. Jangan ke mana-mana.